Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabi jabbar wal izzati lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bihalal haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la syukur ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarif wa antuhimma ladun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian online maghrib. InsyaAllah kitab Jambatan ke Akhirat, InsyaAllah bab 20 lagi, iaitu roh orang hidup bertemu roh orang mati. Roh orang hidup bertemu roh orang mati. Perkara ini berlaku dalam mimpi orang yang masih hidup. Daripada beberapa nukilan dalam bab sebelum ini yang lalu turut menceritakan InsyaAllah kita share dulu. Daripada nukilan daripada dalam bab 19 yang lalu turut menceritakan tentang mimpi orang hidup bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia, dan mereka itu saling bertanyakan dan mengingati di antara satu sama yang lain. Di sini sedikit penerangan mengenainya adalah perlu. Memandangkan mungkin ada yang muskil. Apakah mimpi-mimpi begini boleh dipegang ataupun tidak? Kerana di sana ada ungkapan mimpi itu hanya permainan tidur. Sebenarnya ungkapan ini tidak mutlak benar. Di segi Islam, mimpi bukanlah permainan. Ia boleh dirancang-rancang atau dijadualkan. Ia terjadi adalah tanpa rancangan atau penjadualan. Sabda Nabi SAW, Ru'yal mu'mini haqqun wa hiya juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi orang mukmin itu benar. Mimpi orang mukmin itu benar, dan ia adalah sebahagian dari 46 bahagian daripada kenabian. Mimpi, sabda Rasul SAW, mimpi orang mukmin itu benar, dan ia adalah sebahagian daripada 46 bahagian daripada kenabian. Banyak mimpi-mimpi besar berlaku kepada Nabi SAW, kepada Nabi-Nabi, seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, yang disebut oleh Al-Quran mimpi sahabat-sahabat, mimpi orang-orang soleh. Ini semua menjelaskan bahawa mimpi bukanlah perkara karut. Sekarang kita bercakap mengenai mimpikan orang mati. Bagaimanakah ia boleh terjadi? Menurut ulama, ia berlaku daripada pertemuan roh dengan roh. Roh orang mati dengan roh orang hidup di masa tidurnya. Sebagaimana juga roh-roh orang hidup sendiri sesama mereka saling bertemu di dalam mimpi itu. Keimanan Nabi Ibrahim AS pula pernah diuji melalui mimpi untuk mengorbankan anak baginda sendiri, seperti firman Allah menceritakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi manami anni azjahuka
Maka maksudnya, maka manakala anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu." Bila Nabi Ibrahim AS telah putus membuat keputusan untuk mematuhi perintah Allah melalui mimpinya itu, Allah pun berfirman, "Wanadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya." Dan kami pun menyerunya, "Wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu." Ni, salah satu dalil untuk kebenaran bab mimpi. Roh merupakan bulat-bulat urusan Allah. Tidak siapa pun yang boleh mencampurinya. Ia bertemu sesamanya dan berpisah adalah dengan kehendak Allah juga. Sebagaimana firman Allah, "Allahu yatawaffal anfusa hina mautihal wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Surah Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar ayat 153. Maksudnya Allah yang menguasai segalanya. Dia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan jiwa orang-orang yang telah mati dalam masa tidurnya. Kemudian dia menahan jiwa orang yang dia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya, yakni ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Allah berhak kontrol, manage. Allah yang gunakan, Allah yang gunakan kuasa roh yang mati bertemu dengan roh orang yang hidup. Waktu yang hidup tu tidur bermimpi, rohnya bertemu dengan orang yang mati. Terdapat riwayat-riwayat yang boleh menjelaskan lagi perkara ini, seperti Abu Abdullah bin Mandah pernah menyebut daripada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang ayat di atas. Kata beliau, "Telah sampai kepada saya bahawa roh orang-orang yang hidup dan orang-orang yang telah meninggal dunia itu boleh bertemu di waktu tidur. Mereka saling bertanya kabar. Kemudian Allah menahan roh-roh orang yang sudah meninggal dan mengembalikan semula roh-roh orang yang masih hidup ke jasad mereka." Boleh bertemu, tapi yang meninggal ditahan rohnya, yang hidup dikantar balik rohnya kepada jasad. Dalam tafsirnya, Ibnu Abu Hatim berkata, "Mengkhabarkan kepada kami Abdullah bin Sulaiman, mengkhabarkan kepada kami Al-Husain, mengkhabarkan kepada kami Amir, mengkhabarkan kepada kami Asbah daripada As-Sudi mengenai ayat wallati lam tamut fi manamiha." Orang yang tidak mati, yakni masih hidup dalam tidurnya, bahawa Allah megang rohnya dalam tidurnya. Lalu roh orang yang hidup itu bertemu dengan roh orang yang telah mati. Lalu mereka pun saling mengingat dan mengenali. Kemudian roh orang yang hidup kembali semula ke jasadnya di dunia, sehinggalah ajalnya kelak. Sementara roh orang yang telah mati pula jangan juga ingin kembali ke jasadnya, tetapi ia ditahan. Inilah pendapat yang kuat. Mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang datangnya daripada Allah, mimpi yang datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mimpi yang datangnya daripada syaitan. Yang kedua, mimpi yang datang daripada syaitan. Yang ketiga, mimpi yang datangnya daripada bisikan jiwa. 3 jenis.
Sayyidina Ali pernah berkata sebagai jawapan kepada pertanyaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada tidur seseorang melainkan rohnya dibawa ke arash. Yang tidak terjaga sebelum tiba di arash, itulah mimpi yang benar. Sedangkan yang terjaga sebelum tiba di arash, itulah mimpi yang dusta. Tuh, beza mimpi yang benar dengan mimpi yang dusta. Bertemu roh orang yang masih hidup dengan roh orang yang telah meninggal dunia adalah termasuk jenis mimpi yang benar, seperti yang pernah dialami oleh ramai orang. Setengah orang salaf berkata, sesungguhnya roh-roh itu saling bertemu di angkasa, saling mengenal dan mengingati malaikat. Saling mengenal dan mengingati. Malaikat mimpi mendatangi roh itu dan menampakkan apa yang baik dan apa yang buruk. Allah mengutus seorang malaikat untuk mendatangkan mimpi yang benar, memberitahu atau mengilhamkan pengetahuan kepada setiap jiwa tentang rupa, nama dan keadaannya, dan berkaitan dengan agama, dunia dan tabiatnya, sehingga tidak ada samar lagi walau sedikit pun, dan tidak ada yang meleset. Malaikat itu membawa lembaran ilmu gaib Allah Ta'ala daripada Ummul Khitab, sesuai dengan kebaikan dan keburukan orang itu dalam agama dan dunianya. Baginya dihidangkan misal-misal atau bentuk-bentuk sesuai dengan kebiasaannya. Lalu kadang-kadang dia diberi khabar gembira dengan satu kebaikan yang pernah dilakukannya. Kadang-kadang pula dia diberi peringatan daripada maksiat yang juga dilakukannya. Demikian juga kadang-kadang dia diingatkan tentang sesuatu yang dibenci serta diberi sebab-sebab biasa untuk menghindarkan diri daripadanya. Selain itu juga merupakan hikmah dan maslahat. Maslahat di mana Allah menjadikan mimpi itu sebagai nikmat, rahmat, ihsan dan juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah telah menjadikan salah satu cara untuk mencapai semua itu ialah melalui pertemuan roh-roh, yakni orang mati dan orang hidup, yang akan bertindak memperingatkan antara satu sama lain. Berapa ramai orang-orang yang bertaubat, yang menjadikan baik dan zuhud di dunia ini hanya kerana pengalaman mimpi di dalam tidur. Berapa ramai yang mendapat harta terpendam diketahuinya daripada pengalaman mimpi. Ini mimpi kesan dia hebat. Kadang-kadang hebatnya mimpi pasal apa? Bila dapat satu mimpi yang ada peringatan yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ada beberapa contoh pernah disebutkan oleh ulama. Yang pertama daripada Ibnu Qutaibah, daripada Ibnu Abu Hatim, daripada Al-Asma'i, daripada Al-Mu'tamar bin Sulaiman, daripada seorang yang pernah memberitahu kepadanya, katanya, sekali itu kami bertiga mengadakan perjalanan jauh. Ketika salah seorang di antara kami tidur, kami nampak daripada hidungnya satu yang keluar, seakan-akan sebuah pelita. Lalu pelita itu masuk ke dalam sebuah gua dan tidak jauh dari tempat kami. Kawan kami itu tiba-tiba terjaga, sambil usap-usapkan mukanya. Dia berkata, aku baru saja bermimpi yang amat ganjil. Aku melihat dalam gua itu ada itu dan ini. Maka kami pun masuk dan mendapati ada sisa harta terpendam. Entah berapa lama sudah. Contoh mimpi. Umayyah bin Wahab bermimpi ada orang memberitahunya, bangun dan datanglah ke tempat sekian-sekian di sebuah rumah, dan galilah nescaya engkau akan mendapati harta peninggalan ayahmu. Maka Umayyah lalu bangun dari tidurnya dan pergi menggali tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya. Ternyata di sana memang benar terpendam 10,000 dirham dan ketulan emas. Dengan wang itu dapatlah dia membayar hutang-hutangnya serta membaiki keadaan keluarganya. Perkara ini berlaku setelah dia masuk Islam. Anak perempuannya yang paling kecil berkata, wahai ayah, Tuhan kita yang menyintai kita dengan agamanya adalah lebih baik daripada Hubal dan Uzza. Ini patung-patung yang disembah. Bila masuk Islam, Allah menyintai keluarga tersebut.
Kalau tidaklah kerana ayah memeluk Islam, sudah tentu harta ini tidak dapat ditunjukkan. Dan ayah pula akan selamanya menyembah Hubal. Hubal ni maksudnya berhala, patung berhala. Habis bab mimpi yang 20. Masuk daripada bab beberapa contoh mimpi bertemu dan berdialog dengan orang-orang yang telah meninggal dunia. Di bawah ini dipetik beberapa contoh daripada kitab Ar-Ruh karangan Al-Alamah Al-Hafiz Ibnu Qayyim Jauziyah yang meninggal dunia pada 751 Hijrah. Daripadanya dipetikkan akan dapat menjelaskan kedudukan perkara-perkara dalam bab 20 tadi dengan lebih jelas. Al-Abbas bin Al-Muttalib berkata, aku benar-benar ingin berjumpa dengan Umar dalam mimpi, sebab terakhir aku bertemu dengannya ialah setahun yang lalu. Maka setelah benar-benar bertemu dengannya di dalam mimpi, aku melihatnya sedang mengusap peluh di dahinya dan berkata, inilah saja waktu kosongku. Hampir-hampir saja tempat tinggalku bergoncang sekiranya aku tidak bertemu dengan siapa yang penuh belas kasihan. Mimpi bertemu Umar. Hanya sibuk dia dengan waktu di alam barzakh. Bercerita Sabit bin Syaibah berkatanya, di saat menjelang ajalnya ibuku telah berwasiat kepadaku, wahai anakku, jika kamu telah menguburkanku, berdirilah di sisi kuburku dan ucapkanlah, wahai ibu Syaibah, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka setelah ibunya dikuburkan, aku pun melakukan seperti yang diwasiatkannya. Setelah itu aku pun pulang. Pada malam harinya aku mimpi bertemu dengan ibu. Dia berkata kepadaku, wahai anakku, sekarang kau telah kembali kepada keluargamu. Entah apalah kiranya jika kamu tidak mengingatkan aku tentang la ilaha illallah. Rupa-rupanya engkau tetap ingat juga wasiatku itu, wahai anakku. Itu ya, hebatnya zikir la ilaha illallah sampai mendatangkan mimpi kepada anak tersebut melalui wasiat ibunya sebelum ibunya meninggal dunia. Satu riwayat yang sahih daripada Hamad bin Salamah, daripada Sabit, daripada Syahr bin Haushab, bahawa Sya'ab bin Jussamah dan Auf bin Malik adalah dua orang yang bersaudarakan. Pada suatu hari Sya'ab berkata kepada Auf, wahai saudaraku, siapa saja di antara kita yang meninggal lebih dahulu sebelum yang lain, maka dia mestilah muncul di dalam mimpi orang yang masih hidup. Auf bertanya, apakah itu boleh terjadi? Boleh, jawab Sya'ab. Ternyata yang lebih dahulu meninggal dunia ialah Sya'ab. Maka Auf pun bermimpi seolah-olah Sya'ab menemuinya. Auf bertanya, apakah yang telah terjadi kepada kalian? Allah telah mengampunkan dosa-dosa kami, jawab Sya'ab. Pada saat itu juga, kata Auf, aku ternampak ada benda hitam di lehernya. Lalu ditanyakan, wahai saudaraku, apakah itu? Dia menjawab, aku pernah meminjam kepada seorang Yahudi 10 dinar. Wang 10 dinar itu ada dalam tabungku, maka berikanlah kepada orang Yahudi itu. Ketahuilah wahai saudaraku bahawa sepeninggalanku tidak ada satu kejadian di tengah keluargaku, melainkan beritanya adalah sampai kepadaku, termasuk juga seekor kucing milik kami yang mati beberapa hari yang lalu. Begitu juga anak perempuanku akan meninggal dunia 6 hari lagi. Maka lakukanlah apa-apa yang terbaik kepadanya. Maka sahabat tersebut menemui keluarganya dan menyambut dengan ucapan, selamat datang wahai Auf. Adakah begini kamu lakukan sehingga tidak pernah menemui kami sepeninggalan Sya'ab? Auf memberi alasan yang biasa. Sedang pandangan Auf tertumpu pada tabung milik Sya'ab. Auf menurunkan dan menumpahkan isinya keluarlah beberapa dinar. Kemudian Auf berikan kepada orang Yahudi yang dimaksudkan sambil bertanya, apakah engkau mempunyai hak terhadap Sya'ab? Orang Yahudi itu menjawab, semoga Allah merahmati Sya'ab. Dia adalah sahabat terpilih bagi Rasulullah SAW. Sebenarnya dinar-dinar itu adalah miliknya. Tolong khabarkan kepada saya apakah ceritanya? Tanya Sya'ab. Dia menjawab, memang benar saya pernah meminjamkan 10 dinar kepadanya, tetapi telah pun saya redakan. Auf kemudian meneruskan ceritanya.
Auf bertanya pada keluarganya, adakah seorang kejadian peninggalan Syuaib? Benar, ada kejadian ini dan ini, itu dan ini. Jawab mereka, cuba ingati, mungkin ada lagi kejadian yang lain. Mereka menjawab, betul, seekor kucing kami mati beberapa hari yang lalu. Mana dia anak perempuan saudara Syuaib? Ditanyakan pula. Dia sedang bermain-main. Aku mendapatkannya dan menyentuh badannya, dan ternyata suhu badannya cukup panas. Lalu aku katakan kepada mereka, berbuatlah apa-apa yang baik pada anak ini. Tepat pada hari ke-6, anak perempuan Syuaib itu pun meninggal dunia. Riwayat ini benar-benar mencuit semua ingatan penulis kepada anak penulis buku tersebut, Awang Muhammad Izzat rahimullah, yang pernah mendatangi ibunya dalam mimpi mengkhabarkan dua perkara yang ingin diketahui. Pertama, adakah dia anak kami, anak penulis, ketika turun ke pantai, ketika ajal mereka dijemputnya. Dia ingat akan Allah dengan menyebut-nyebut Allah seperti membaca doa dan ayat tertentu pernah dipesankan oleh penulis atau diajarkan padanya. Berkata Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz, dia telah bermimpi bertemu ayah Umar bin Abdul Aziz. Ketika berapa lama beliau meninggalkan dunia, kelihatan dia seakan-akan sedang berada dalam sebuah taman. Ayah menunjukkan kepada Umar berapa biji buah apel dan bertanya, apakah amal yang paling utama menurut apa yang dapati oleh ayah? Mohon ampun kepada Allah ataupun astaghfirullahalazim, wahai anakku. Ni ya, Abdullah bin Umar ya, mimpi bertemu dengan Umar Al-Khattab. Salah satu amalannya ialah istighfar ya, tanpa henti, akhirnya dibalas hebat di sisi Allah Taala. Maslamah bin Abdul Malik bermimpi bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz ketika khalifah ini meninggal dunia. Dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, saya bertanya-tanya bagaimanakah keadaan Tuhan setelah meninggal dunia. Wahai Maslamah, inilah saja waktuku yang kosong. Demi Allah, aku tidak punya waktu rehat kecuali saat ini saja. Jawab Umar bin Abdul Aziz. Di manakah sebenarnya Tuhan berada, wahai Amirul Mukminin? Tanya Maslamah. Saya bersama-sama para pemimpin pembawa petunjuk di syurga Ad-Din. Sibuknya Umar di kawasan syurga. Tak ada masa rehat di kawasan syurga. Muzahim, pembantu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, mengkhabarkan kepada Fatimah bin Abdul Malik, isteri Umar bin Abdul Aziz. Katanya, pada suatu malam Umar bin Abdul Aziz terjaga daripada tidurnya dan berkata, aku bermimpi yang sungguh mengagumkan. Tanya isteri Umar, apa perkaranya? Aku tidak akan bercerita kecuali setelah pagi. Jawab Umar. Selesai saja Umar sembahyang subuh, isterinya pun berkata, ceritakanlah sekarang mimpimu semalam. Berceritalah Umar. Aku mimpi seolah-olah diangkat ke tanah yang hijau lagi luas, seakan-akan hamparan permaidani hijau. Di sini terdapat sebuah istana berwarna putih seperti perak. Dari istana itu keluar seorang sambil dengan lantang berseru, mana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Mana Rasulullah SAW? Lalu muncullah Rasulullah SAW dan masuk ke dalam istana itu. Kemudian ada orang lain juga yang keluar daripada istana berseru, mana Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar muncul lalu masuk ke dalam istana. Kemudian orang lain pun keluar dari istana dan berseru, mana Umar Al-Khattab? Maka muncul pula Umar bin Al-Khattab lalu masuk ke dalam istana. Kemudian orang lain lagi keluar dari istana berseru, mana Uthman bin Affan? Muncul Uthman bin Affan lalu masuk ke dalam istana. Kemudian orang lain lagi keluar dalam istana dan berseru, mana Ali bin Abi Talib? Maka Ali bin Talib muncul lalu masuk ke dalam istana. Kemudian orang lain lagi keluar dari dalam istana dan berseru, mana Umar bin Abdul Aziz? Kata Umar, maka aku pun bangun dan masuk ke dalam istana. Aku menghampiri ke arah Rasulullah SAW dan mereka yang disebut tadi berada di keliling baginda.
Aku bertanya-tanya dalam hati, di sebelah manakah pula aku terus mengambil tempat. Aku memutuskan untuk duduk di sebelah Umar Al-Khattab. Aku melihat Abu Bakar ada di sebelah kanan Rasulullah SAW. Sedang di sebelah Abu Bakar pula ada seorang lagi. Aku bertanya, siapakah yang ada di antara Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu? Lalu ada yang menjawab, dia adalah Isa bin Maryam. Tiba-tiba aku mendengar bisikan, sedang antaraku dan dia ada pembatas daripada cahaya. Wahai Umar bin Abdul Aziz, berpegang kuatlah dengan apa yang ada padamu serta menteguhkanlah pendirianmu di atasnya. Kemudian seakan-akan aku diizinkan untuk keluar, maka aku pun keluar dah dari sana. Aku menoleh ke belakang, kelihatan Uthman bin Affan juga turut keluar sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah menolongku. Aku nampak Ali bin Abi Talib juga keluar sambil berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengampunkan aku. Panjang lagi bab mimpi. Kita sambung esok insyaAllah. Setakat ini saja. Mudah-mudahan pengisian malam ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala nanti insyaAllah. Untuk meneruskan bab mimpi di buku Jembatan ke Akhirat insyaAllah. Kita sudah surah Al-Fatihah. Iya kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syaribna wa qdi hawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan dan jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la alika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfir fa na'udzu bika illa anta taqassamna bi ziddati wa jabarut wa tasamna bi madaka allazi la yamut isrif 'anna al-bala wal waba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok di Masjid Kampung Paya kuliah maghrib. InsyaAllah Kampung Paya Puriksen. InsyaAllah.